Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, yang saya hormati pengurusi masjid, yang sahabat saya Said Muhammad, seluruh ahli dan kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik insya-Allah kita dapat sama-sama pada malam ni insya-Allah untuk kita dengarlah sikit tazkirah. Bukan pandai sangat nak cerita ni tuan-tuan sekalian. Bertambah Ustaz Ustaz Arif duduk depan ni, saya pun risau kan. Kan, insya-Allah. Jadi nombor satu, kita ni baru keluar Ramadannya, baru keluar Ramadan. Dan bila kita baru keluar Ramadan ni, kita nak tengok impact, kesan daripada Ramadan tu ada tak lagi dengan kita. Ustaz-ustaz ni tuan-tuan, habis Ramadan, habis saja Syawal ni, kita ni macam nak pergi kuliah pun tak pergi kuliah pun sama banyak ya. Tahu saya apa? Pasal orang pun tak mau main masjid lagi. Orang pun tak mau main masjid lagi. Kalau kuliah tu berlangsung sehari saja lepas daripada 1 Syawal tuan-tuan, pakai cerah. Bukan cerita Sallallahu alaihi Muhammad seminggu, 2 minggu lepas Ramadan. Antara waktu yang paling kritikal, ujian kita paling besar tuan-tuan, hari malam mula habis Ramadan. Bila malam mula habis Ramadan? Malam raya tu. Malam raya. Kalau tuan-tuan pergi kursus, syarikat hantar pergi kursus. Habis saja kursus, hari lah tu dia panggil hari penyampaian sijil apa. Malam tu ataupun siang tu, malam tu lah ketua jabatan kita turun, CEO kita pun turun mungkin, sebagainya. Yang yang jadi dia panggil apa? Sebab yang menguruskan kursus kita pun, dia punya bos dia pun turun semua hari tu. Sepanjang kita seminggu duduk tempat kursus tu, yang duduk dengan kita tu dia panggil facilitator aja, penceramah aja. Tapi hari last tu, hari nak bagi sijil penyertaan lah, sijil apa semua, anugerah peserta cemerlang apa semua tu dah habis kursus dah.
Tu bukan kursus lagi dah. Habis dah kursus. Hari tu hari nak serah sijil. Tiba-tiba hari tu dia tak ada. Mana kawan kita seorang tu yang jadi peserta nombor 10 tu mana pergi tu? Tak ada lah, hilang lah. Tuang lah. Cunggah pergi dah. Tuan-tuan, Salih Muhammad. Maksud dia apa? Maksudnya dia tak, Salih Muhammad terlibat dalam hari paling istimewa selepas daripada dia mengikuti seminggu program duduk dalam kursus ataupun latihan. Kita tuan-tuan sekalian 30 hari Allah duduk train kita. Training kita berlangsung selama 30 hari. Satu malam tu nak dapat sijil takwa. Nak tengok hang betul-betul dapat manfaat tak daripada Ramadan 30 hari yang duk pulun sangat tu. Malam tu nak tengok dapat tak dapat. Malam tu ruyub dah hilang, tak tahu mana. Saya tak tahulah masjid ni 10 akhir Ramadan ada berapa sah lagi. Tak usah duk cerita awal-awal tu. Minggu pertama ke minggu kedua tak usah cerita. Tu last 10 akhir Ramadan tu tinggal berapa sah? Tinggal berapa orang? Katalah tinggal 3 sah. Tu pun kira banyak tu. Kalau 3 sah tu kira ramai tu. Tak tahulah aku masjid ni memang lebih pada tu, tak tahulah kan. Katalah 3 sah. 10 akhir Ramadan tinggal 3 sah. Saya Muhammad. Malam raya ada tak 3 sah? Malam raya tu ada tak 3 sah? Tak ada. Pergi mana? Malam tu Nabi suruh ibadat. Nabi kata malam tu malam makbul doa. Boleh tak kalau malam tu kita buat program malam forum malam raya contoh. Kalau buat pada tu agak-agak jadi tak? Jadi tak? Salih sama. Silat kita pun tak main. Faham tak? Tok Bilal telefon Tok Imam. Bukan sinilah Pak Lin lah. Hang piak malam ni. Aku nampak gaya cerah masa depan kan ni. Ni buka-buka balik ramai ni. Nak cucu buka balik ni. Aku nampak nak bagi nombor 2 aja pi. Nombor 2 pun tak boleh nak main ke. Malam ni kita tutup masjid dan buat gaya. Ni. Masa apa tuan? Malam tu memang betul-betul punya ujian. Ni saya tak cerita 2 minggu lepas tu. Nak cerita malam kita dapat sijil tu. Kalau kursus minggu tu hari nak terima sijil tu, hari bos turun, hari CEO turun, hari ketua jabatan turun, hari semua bos yang bahagian pentadbiran, yang bahagian kursus pun semua pekat turun, hari tu nak bagi. Kita tak ada malam tu. Malam kemuncak tu kita tak ada. Adakah kita sungguh-sungguh dapat manfaat daripada Ramadan? Betul-betul ya tuan-tuan sekalian, raya kita sehari tu ya. Raya Aidilfitri, kalau nak tengok raya dia panjang mana, tengok takbir dia lama mana. Daripada Salih Alaihi Muhammad masuk aja malam tu Ramadan, masuk aja malam tu malam raya, sampai esok tu Imam naik saya Salih Alaihi Muhammad untuk jadi imam angkat takbir sembahyang raya tu, habis dah raya tu. Time tu raya habis dah. Esok tu sunat puasa pula dah. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, esok tu puasa sunat. Afdal puasa 6 raya kedua. Mualat terus straight sama habis. Tu sunat, sebab tu afdal lagu tu. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Sallallahu alaihi wasallam. Marah bila kita kata tu dia marah kita pula. Kau suka orang lah Ustaz, orang nak puasa. Dia boleh puasa dalam bulan Syawal tu pun kira okey. Tak, kita hamba afdal. Dan dulu-dulu kita boleh buat. Saya ingat saya kecil-kecil dulu, dan saya ingat tuan-tuan duduk kat Tasik Lugok ni pun serupa je kot. Waktu kecil-kecil dulu kita lagu mana? Waktu kecil dulu kita ingat mak kita raya ke-7 balut ketupat. Betul tak kot tuan-tuan? Tuan-tuan masih ada tak pengalaman-pengalaman ni? Raya ke-7 balut ketupat pasal ada hari raya puasa 6.
Bukan syariat pun dah tuan-tuan, tapi jadi kebiasaan kita dulu tu. Pasal dia pun nak jaga sungguh daripada raya kedua sampai raya keenam tu tak mau buat apa melainkan satu kampung berpuasa habis. Tak ada orang nak buat kenuri, tak ada orang nak buat apa. Lepas pada tu baru kelang kabut nak kenuri lah, kau nak buat kenuri lah, kau nak buat kekah lah, kau nak buat apa lah, kau ni nak akad nikah lah, macam-macam. Jadi subhanallah dia buat jadi adat kita jadi lagu tu, adat yang sangat baik. Dan rupa-rupanya bila kita duk mengaji, baru kita tahu rupanya Imam Nawawi sendiri bagi tahu kata afdal puasa 6 tu mula raya kedua dan bersambung berterusan sampai habis. Rupanya orang tua-tua kita dulu ni reti. Kita lah ni raya pertama dah rumah terbuka, raya kedua rumah terbuka tempat lain pula, raya ketiga pejabat terbuka, raya keempat sekolah terbuka, raya kelima kantin terbuka, raya keenam tali pinggang terbuka. Tak boleh apa nak kerja. Bila nak puasa? Tak tahu lah ustaz. Tiap-tiap tahun pun mai tahun ujung-ujung tinggal sikit ke ustaz. Sikit berapa? 6. Tu je. Allahumma salli ala Muhammad. Dan tahu lah, kukutlah tuan-tuan yang 20 nak puasa tapi tak lepas-lepas ke nak puasa. Tak alasan tuan-tuan lah. Mai hari ni nak puasa, ada adik-beradik tu daripada Johor turun mai. Ni aku nak pergi rumah hang ni. Mai. Kita dah puasa dah sok dah dia. Tahu-tahu dia mai sampai pukul 10. Adik-beradik mai kok api ya. Esok tu niat puasa pula, sok pula dah. Pipi pejabat kawan kita kata apa? Ni hang puasa ke ni? Takat lah puasa. Dah nak ajak hang pergi tu. Kawan kita buat rumah tu buka pula dah. Start kita pergi buka pula dah. Mai esok tu pula apa? Sok pula dah. Salih alaihi Muhammad, isteri kita kata apa? Ni, nak kena pergi tu ada apa? Pergi dah musafir pula, kena buat kereta pula. Terbuka pula puasa. Duk tiap-tiap hari ada aja benda. Nak puasa tak lekat, nak puasa tak lekat, nak puasa tak lekat. Rupanya tuan-tuan, dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seandainya kita terhalang daripada sempurnakan puasa 6 kita tu dalam bulan Syawal, boleh bawa api dengan niat qadha puasa Syawal tu. Jangan duk pakai modal itu ya. Maksud dah ada usaha dah nak puasa tapi tak lepas. Tinggal lagi 2 hari ya, 2 hari ya. Terlepas 2 hari tu. Tak apa, ya. Puasa qadha. Puasa qadha apa? Untuk puasa 6. Ada dalam mazhab kita Syafi'i rahimahullah taala. Baik tuan-tuan, ada 3 benda nak kena cek bila keluar daripada bulan Ramadan. Nombor 1, sallallahu alaihi Muhammad, apakah amalan apakah yang kita lakukan sallallahu alaihi Muhammad dalam bulan Ramadan tu cukup tak? Puas tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Dan subhanallah, agak-agak Allah terima tak amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan tu? Nak kena muhasabah lepas kita keluar Ramadan. Buat apa hari tu? Baca Quran. Khatam tak 30 juzuk macam mana kita duk target nak khatam tu? Tak, tanda bangkah. Hari tu cadang nak buat 20 rakaat straight sepanjang Ramadan, nak buat 20 rakaat daripada 1 Ramadan sampai malam last. Buat tak? Dapat tak? Tak dapat, ada 3 hari gak terlepas. Bangkah, maksud tak capai. Target kita tak dapat. Nak semayang waktu, semayang berjemaah setiap waktu, semayang Ramadan, tak mau satu pun tinggal. Tinggal tak? Ada 5 waktu tinggal, fail juga, bangkah juga. Mesti dah target. Masuk Ramadan itu ada target tak? Kena ada target lah tuan-tuan. Setiap kali nak masuk Ramadan mesti ada target. Nak sembahyang tarawih banyak mana, nak baca Quran banyak mana, nak sedekah banyak mana, sembahyang fardu nak buat lagu mana, nak pergi sembahyang kat masjid kan, nak sembahyang kat, kena ada target apa kita nak buat. Dan setiap bulan Ramadan kena ada target tu. Achieve ataupun tidak. Dah achieve ataupun tidak ni, mai pula persoalan nombor 2, Allah terima ataupun tidak. Yang ni kita tak tahu, tapi ada kesan saya kita tengok.
Kita tengok ada kesannya Allah terima ataupun tidak amalan kita sepanjang Ramadan. Takut kosong saja. Nabi kata kam min sa'imin malaysa min syi'bil ju' wal 'atash. Berapa ramai orang puasa yang tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapar dengan dahaga aja. Boleh jadi tak pergi depan Allah puasa ada 30 hari tapi pahala langsung tak ada. Langsung tak ada. Ni umur dah 50, tak boleh bayang tak? Umur dah 50. Dah 50 kali dah masuk Ramadan. 50 tolaklah siap 10 tahun kot tak balik 40 kali masuk Ramadan. 40 kali masuk Ramadan itu tuan sekalian. Allah SWT confirm tak dan yakin tak pi depan Allah 40 kali 40 hari 40 kali salih seman kali pula dengan 30 hari sepanjang Ramadan. 30 kali 40 dah 40 tahun 30 hari. Betul ni? Berapa hari? 1200 hari. Betul tak? 1200 hari. Agak-agak pergi depan Allah, ada tak 1200 hari ni yang kita lapar tak makan, yang kita dahaga tak minum, yang kita tahan nafsu, kita tahan keinginan kita, tahan semua ni. Pergi depan Allah agak ada tak 1200 hari tu Allah terima? Ataupun pergi tengok apa pun tak ada. Lapar dengan dahaga ya. Berapa ramai orang yang bangkit bangun qiyam dia dalam bulan Ramadan yang tak dapat apa-apa pun melainkan dapat mengantuk letih saja. Tu yang pi mayang tarawih tu sampai tersengguk-sengguk. Ni. Saya semua Muhammad. Yang start motor daripada rumah dah balik kerja penat. Kerja kena kerja juga bulan Ramadan. Ingat duduk kat negara Arab dulu bulan Ramadan cuti. Sekolah cuti. Dia punya kedai-kedai buka belah malam. Siang tutup pasal hangat. Malam depan lena, siang depan lena. Malam barulah nampak aktiviti orang ramai apa semua. Sekolah memang tak sekolah langsung. Madrasah pun cuti sepanjang Ramadan. Dan Salih Muhammad, kita kerja. Pergi kerja, balik-balik kerja, penat-penat balik kerja. Salih Muhammad lagi pergi pasal Ramadan pula. Habis pergi pasal Ramadan, balik hidang-hidang makan. Habis hidang makan, lepas siap makan, mayang maghrib, mandi apa semua, pergi tarawih pula. Letih 30 hari diulang buat, letih kan. Pergi mayang tarawih sampai habis 20 rakaat, lepas tu mayang witir, lepas tu tadarus Quran lagi. Nabi kata berapa ramai orang yang qiyam dalam bulan Ramadan yang dia tak dapat apa-apa daripada qiyam dia melainkan penat dengan letih je. Tak ada apa. Boleh jadi tak kita lagu tu? Boleh jadi kan? Soalannya Allah terima ataupun tidak amalan kita sepanjang Ramadan. Nombor satu. Nombor dua, persoalan yang kita kena fikir lepas keluar tiap kali Ramadan, faedah apa dan hasil apa yang kita dapat dalam bulan Ramadan yang kita lalui. Apa faedah kita dapat? Ramadan hari tu ni ubah diri kita lah. Kita berubah lah. Nampak tak perubahan dalam diri kita? Ni sembang kita lah tuan-tuan. Sembang kita tak apa nak reti ni. Tak salah duk sembang makam tinggi-tinggi sangat. Lepas-lepas daripada keluar Ramadan jadi orang yang qiyamul lail tiap malam apa semua sebagainya, menangis hati bersih suci. Kita tak lagu tu kot. Tapi nak tengok ada tak sikit berubah ataupun tak? Nah, faedah apa kita dapat? Kita ingat tak orang susah? Kita ingat tak macam mana hikmah daripada puasa supaya kita kenal orang susah, lapar, tak ada makan. Kita keluar Ramadan, ada tak kesan tu dalam diri kita? Tak tahu. Nombor tiga, apakah pengaruh bulan Ramadan terhadap jiwa, akhlak dan kelakuan kita ni? Mulut kita sama tak macam mana kita sebelum masuk Ramadan hari tu ni? Mulut duk hebang tu lah. Sebelum masuk Ramadan mulut tak ada insurans, keluar daripada Ramadan mulut tak ada takaful. Berubah sikit lah pasal apa Islami sikit. Dia serupa ya. Ngatau ke orang ikut sedap, fitnah orang ikut sedap, sebagainya. Sombong, takabur dia, riak, ada semua ada lagi. Tuan-tuan nak kena muhasabah. Baik tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita tengok panduan salafus soleh. Orang salaf dulu-dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
orang-orang yang hidup yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, depa melalui Ramadan, selepas keluar daripada Ramadan ni salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata setelah Ramadan berlalu, sudahkah kita menunaikan ibadah-ibadah yang akan memudahkan amalan kita di bulan Ramadan diterima di sisinya, dan sudahkah kita bertekad untuk meneruskan berbagai bentuk amalan ibadah yang telah kita giatkan dalam bulan Ramadan dahulu. Ini persoalan yang dilontarkan oleh orang-orang yang disebut sebagai salafus soleh. Dah kita tunaikan segala ibadat dalam bulan Ramadan hari itu. Ini tuan-tuan yang duduk depan saya ni, rajin hari itu ni tadarus Quran sampai khatam 30 juzuk. Buat sungguh. Walaupun di hujung-hujung makin slow, makin tak larat. Daripada 1 juzuk tinggal setengah juzuk, daripada setengah juzuk tinggal suku, kemudian tinggal bacalah juga terkedek-kedek kita pun sampai habis Ramadan. Mai 27 Ramadan, geng muslimat buat apa ni, dia panggil apa tu? Majlis khatam Quran. Dia tak khatam pun, duduk sekali kat alam tu. Maksud kesungguhan dia dengan Quran tu ada. Sungguh buat. Tarawih jaga. Ada di kalangan kita pergi mayang tempat buat 8, dia pederah lagi, tambah lagi nak bagi cukup 20. Sayang sungguh-sungguh. Faham tak? Saya nak perbanyakkan ibadat dalam bulan Ramadan. Waktu 10 akhir Ramadan, orang buat majlis ni, buat qiyamul lail, dia pun main sekali, semayang qiyamul lail sekali. Nampak kesungguhan tu. Tuan-tuan, setelah kita buat yang tu, apa tekad kita nak teruskan amalan-amalan yang kita buat hari tu dalam bulan Ramadan lepas keluar daripada Ramadan? Yang ni tuan-tuan boleh cek sendiri. Continue tak kita punya qiyamul lail? Lagi sekali saya sebut sembang kita yang ni. Bukan sembang dahsyat-dahsyat ni. Dak 2 rakaat aja. 2 rakaat aja hari tu yang 10 akhir Ramadan kita dengan buat sunat tasbihnya, dengan sunat taubatnya, dengan sunat hajatnya, malam tu buat 20 rakaat apa semua. Dak tak mau sembang banyak macam tu lah. Lani ni dapat dak 2 rakaat tahajud sebelum subuh. Dapat? Tu mana continuity kita ni? Tak mana kesinambungan ni? Quran hari tu tutup malam 27 buat majlis khatam Quran tu, ni sampai hari ni sepatah pun tak baca. Tak baca tu. Dia kata tak, ustaz saya akan baca lah, tunggu ustaz relax sah, bagi tone down sah, relax sah. Sikit hari sini saya baca. Bila nak baca? Maksudnya apa? Nak qadha kan? Qadha punya pulun hari tu punya pulun banyak-banyak, ni time break sah. Dak, kesan daripada tarbiyah bukan tunggu break. Kesan daripada tarbiyah, lepas tarbiyah tu dia akan terus buat. Orang pergi kursus macam tu lah tuan-tuan. Seminggu pergi kursus, training, balik kursus, terus kena pergi kerja. Dan dia kena imply dah apa yang dia buat, apa yang dia belajar kat tempat kursus hari tu ni. Bukan ada break. Hari tu hang duk masuk kerja pukul 10, baru tengok hang lembab sangat kat kerja, pergi hantar kursus seminggu. Dengan harapan keluar kursus, saya masuk kerja pukul 9, betul macam orang lain. Dia kata apa? Lepas balik kursus, sebulan lepas tu aku masuk kerja pukul 11. Pasal apa? Nanti lepas ni aku akan masuk lah macam mana yang dituntut. Tak, bukan lagu tu. Apa faham tak faham saya duk cerita apa ni? Dia ni, dia lepas program, lepas kursus, lepas tarbiyah kena buat tu baru dapat dia punya momentum dia. Sebab tu Nabi suruh kita puasa 6 hari lepas Syawal. Nak create momentum tu. Jangan break lagi, jangan terus drop, jangan terus stop. Sehari akan terus stop. Buat sikit-sikit, tinggal sikit-sikit. Faham tak ni? Jadi tekad kita tu dekat mana? Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, salafus soleh ni kata, kanu yad'un Allah 16 an yablughahum syahr Ramadan, summa yad'un Allah 6 ashhur an taqabbalahu minhum. Mereka yakni
para salafus soleh berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat bertemu dengan Ramadan. Ini kita kena start ni. Kalau ikut depa lah. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. 6 bulan nak main tu. Kemudian mereka berdoa selama 6 bulan agar amalan yang telah mereka kerjakan diterima olehnya. Habis Ramadan nak doa apa ni? Ya Allah, terimalah segala amalan yang aku buat hari itu dalam bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu salli ala sayyidina Muhammad. Lepas keluar Ramadan, apa salafus soleh buat? Dia nak buktikan yang amalan dia buat dalam bulan Ramadan Allah terima. Macam mana cara dia tu? Lepas keluar Ramadan, lagi dia fokus, dia giat buat ibadah, nak buktikan yang amalan hari itu dia Allah terima. Sebab di antara tanda Allah tak terima amalan-amalan kita ialah kita meninggalkan amalan kebaikan. Ada kita lepas-lepas daripada Ramadan hari itu pergi tengok wayang. Pergi tengok wayang. Wayang baru nak keluar hari itu pakai apa ni, tanjak habis. Wayang baru nak keluar pula cari. Faham tak faham sudah. Tapi kita orang mengaji tak pi kot. Dia ni baru aja habis Ramadan. Ni nak main pula konsert besar ni. Konsert besar ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang Salih Semat telah berjanji dulu ni. Dia kata dia akan bawa kumpulan rock ni untuk main ke negara kita. Dia dah janji dulu. Maka tertunailah janji dia ni, nak main dah ni. Kumpulan ni akan main. Salih alaihi Muhammad. Apa nama kumpulan tu? Saya tak tahu lah, memang tak tahu lah. Allah masih apa nama kumpulan ni? Apa nama? Coldplay ni. Bantu saya tahu. Baru tengok salah kita. Coldplay. Dan dia diraikan. Bahkan telah diraikan. Secara rasminya dijemput, diraikan. Video yang tersebar sebagainya. Dan yang menyesakkan hati kita, Coldplay ni di antara kumpulan yang sangat giat mempromosikan LGBT. Pada setiap konsert dia akan angkat bendera warna-warni bendera. Dan tuan-tuan boleh akses dan boleh tengok salah seorang daripada anggota dia, orang yang sangat giat mempromosikan LGBT. Secara terang-terang dia akan pakai baju yang color warna-warni, dan dalam konsert dia akan angkat bendera LGBT tu, terang-terang promosikan LGBT dalam Sallallahu Alaihi Muhammad. Setiap konsert dia bawa main negara kita. Buat dekat stadium. Tak mau abang saya dan pergi pula. Tu dah tak pergi lah. Tapi nak cerita, akan ada orang pergi. Baru-baru ni dia buat satu program dekat Sunway Lagoon. Panggil DJ antarabangsa nama DJ Snake. Buat dekat tempat yang ombak tu, wave tu. Semua pekat turun semua kat dalam tu. Dah duduk kat dalam kolam renang, takkan nak pakai jubah kot. Nak pakai serban. Kan nak pakai stokin. Ni pakai baju dalam, seluar dalam dah tuan-tuan, berimpun bekat menari walk week 30 April baru aja habis daripada Ramadan. Ada tak orang Islam? Ada tak? Macam tak mau nak angguk, nampak macam takut dia nampak. Cerita benda apa duk jadi dalam tempat kita ni. Orang Islam ada.
Cik nak cerita ni benda yang lepas daripada Ramadan. Pasal dia pun puasa sama macam kita. Puasa. Tapi lepas Ramadan, habis Ramadan, dia buat benda maksiat. Dah lepas 30 hari tak pergi karaoke, lepas Ramadan tu dia masuk karaoke biar penuh berat. 30 hari tak kena asyik kanak, lepas tu kena asyik kanak, tak kira sikit. Mana ni? Tapi kalau lepas 30 hari puasa tahan tak makan, habis Ramadan pergi cari akak nasi lemak, tak kena. Anda pula pergi cari akak nasi lemak. Tahu tak akak nasi lemak? Tak tahu kat mau, tak tahu ya jenis pegang tasbih subhanallah mana dah. Ada akak nasi lemak punya KKL beratok dia punya panjang. Sudah tandai kat dia astagfirullahalazim. Tuan-tuan sekalian. Allah SWT maksud tak tahu kita ni Allah SWT apa yang patut buat? Patut buat tumpu fokus untuk tambah ibadat kita. Hang kena buktikan yang hang betul dapat Ramadan. Pasal apa? Pasal kalau kita tak dapat Ramadan, tambahnya ibadat itu menunjukkan bahawa dosa kita diampun. Apa yang menyebabkan kita susah nak buat ibadat? Pasal dosa kita tak terampun, tuan-tuan. Yang susah nak mayang sunat, yang susah nak baca Quran, bukan tak boleh baca Quran, malas nak baca. Bukan tak boleh nak bangkit mayang tahajud, boleh 2 rakaat. Qul ya ayyuhal kafirun tuan hafal, qul huwallahu pun hafal. Tengok ni, Fatihah hafal, qul ya pun hafal, qul huwallahu pun hafal. Itulah paling tidak baca 2 rakaat je tuan-tuan, boleh buat. Tapi pasal apa? Tak mampu buat, pasal dosa. Dosa yang menyebabkan kita tak mampu buat. Lepas tu bila dah 10, 30 hari duduk dalam bulan Ramadan, yang Nabi kata apa? Nabi kata apa? Allah SWT, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa dalam bulan Ramadan dengan iman dan harap kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa terdahulu. Man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan Ramadan, tarawih, solat berjemaah, mayang witir, baca Quran, qiyamul lail, hidupkan Ramadan imanan dengan iman, wahtisaban dengan harap semua, ghufira lahu ma taqaddama, Allah akan mengampunkan dosa-dosa dahulu. Baina Ramadan ila Ramadan, di antara Ramadan dengan Ramadan akan menjadi kafarah, akan jadi penghapus dosa-dosa. Banyak lagi hadis-hadis yang cerita tentang Ramadan jadi penghapusan dosa, tiba-tiba dia tak dapat pengampunan. Apa yang kita buat dalam bulan Ramadan semuanya menghapuskan dosa. Tuan-tuan baca Quran, hapus dosa. Tuan-tuan puasa, hapus dosa. Tuan-tuan semayang, ma min abdin yasjudu lillah sajdatan, tidaklah seorang tu sujud kepada Allah dengan satu sujud, melainkan setiap sujud tu Allah akan ampunkan satu dosa, Allah akan angkat satu darjat, Allah akan bagi satu pahala. Sehari-hari berapa banyak kita sujud. Semua orang dapat pengampunan, tiba-tiba dia tak dapat pengampunan. Tanda tak dapat pengampunan apa? Amalan tak boleh buat lagi. Tak boleh. Berat nak buat. Ni sampai ni tuan-tuan sekalian ni. Ni dah hari ke-14 dah kita puasa, tuan-tuan. Masjid pun tak mai lagi. Masjid tak mai lagi. Dia kata, Ustaz, sudah hari tu 10 akhir Ramadan, saya qiyamul lail, Ustaz. Salah satunya jumpa Lailatul Qadar. Mesti jumpa Lailatul Qadar, Ustaz. Sebulan tak mai. Cukuplah tu 84 bulan biar. Allah dah gana 84 bulan dah, Ustaz. Cukuplah 1000 bulan, 84 tahun dah, Ustaz. Takat sebulan tak mai terapalah. Ni kawan-kawan kita yang tak main masjid, kita tuan-tuan tolong hantar dekat dia ni location masjid. Tolong Ustaz WhatsApp, Ustaz hantar ni location masjid, kok lah hang lupa. Dia kata hang perli aku rapat lah. Dia kata dak lah, kok lah hang lupa. Tuan-tuan, pasal apa? Kita takutlah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, kanu liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amali. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hendaklah kamu lebih memperhatikan
bagaimana agar amalan kamu diterima daripada hanya sekadar beramal. Nak kena tengok ni bukan takat lagu mana hang buat amal tu saja. Hang nak kena tengok juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana agar amal kamu diterima. Bukan takat nak buat. Macam mana nak kena buat bagi Allah terima amal kita? Tidakkah kamu tengok firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Itulah tuan-tuan sifat yang tertanam dalam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalangan orang-orang salafus soleh. Depa tak pernah rasa puas dengan apa yang depa buat dalam bulan Ramadan. Saya kadang-kadang sampai terfikir, tuan-tuan pi haji, pi umrah. Bila kita pi haji, kita pi umrah, tuan-tuan, berapa hari lagi nak balik? Berapa hari lagi nak balik ni? Kita pun rasa macam sayu-sayu dah. Nah, rasa macam sedih kita nak tinggal. Betul tak ni? Lepas tu kita punya tour agency pula kata apa? Tuan-tuan, disebabkan kita lagi 2 hari lagi kita nak balik dah ke Malaysia, kami cadang hari ni kita nak pergi Taif. Jadi esok nanti pekat-pekat bagi nama, siapa-siapa yang nak pergi Taif, kita sediakan bas, kita pergi Taif sehari, kita pergi kat sana. Perjalanan kita lebih kurang berapa jam sampai kat sana, kita apa semua makan apa semua, kita pergi ziarah-ziarah lagu tu. Sebab tu kita balik, kita sampai sini, kita expect sampai sini dah malam nanti. Kita keluar awal pagi tu, malam nanti kita main kat sini. Dia duk rasa lagu mana? Apa yang tuan-tuan akan rasa? Tuan-tuan rasa excited nak keluar ke? Tuan-tuan rasa macam, sayangnya nak tinggal tempat ni 100,000 kali ganda ibadat apa semua. Tuan-tuan akan jadi konflik dalam hati. Kalau aku tak pergi Taif lagi, dah lah bukan senang-senang nak pergi tengok masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abdullah ibn Abbas lagu mana, makam Allah ibn Abbas lagu mana, sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makam Syekh Daud Fatani. Dia kan Ustaz? Duduk dekat tu, Allah bin Abbas tu, dekat dengan makam. Teringin nak tengok masjid Kuk lagu mana ni, masjid Siku. Orang cerita tempat Nabi SAW letak. Nak tengok masjid Adas pula lagu mana, sahabat Nabi SAW yang masuk Islam waktu bagi nak bantu Nabi, nak cerita Nabi kena lempak. Teringin nak pergi, tapi sayang pula nak tinggal ni kat sini. Faham tak ni? Lepas tu pula malam last pula dia berkata apa? Ni malam ni kita akan keluar ramai-ramai, kita tak semayang maghrib kat Masjidil Haram, kita tak mayang isyak kat Masjidil Haram, kita akan keluar pergi Muzdalifah, kami buat jamuan makan, kita pergi ramai-ramai. Kita duk gelisah lah. Kalau keluar segini, mayang maghrib kat sini ni, mayang isyak ni dah lah bukan senang nak main, nak pergi kat sana pula. Duk gelisah, saya jemaah nak pergi, aku tak pergi lah, orang kata apa pula? Gelisah. Lepas tu sallallahu alaihi Muhammad balik main Malaysia, rasa tak puasnya buat ibadat kat sana, rasa macam Quran tak baca sungguh-sungguh, rasa macam tak semayang tak mayang sungguh-sungguh, rasa macam kalau aku tahu lah nak balik cepat lagu ni, aku duduk kat situ lah daripada zuhur sampai asar, sampai maghrib, sampai isyak, lepas tu malam tu baru balik tidur lah. Kalau aku tahu lah aku pergi awal pukul 2 pagi, aku pergi duduk kat masjid siap-siap lah. Macam-macam yang main lepas kita keluar daripada Masjidil Haram, lepas kita keluar daripada Mekah. Tuan-tuan, Ramadan lagi hebat daripada tu, tuan-tuan rasa tak? Di Ramadan ni macam-macam ya Allah logo kat kita. Tuan-tuan rasa lagu tu tak? 10 akhir Ramadan itu, penderah beli baju raya lagi ni, orang duk tarawih, dia tak buat. Tak ada apa, dia yang cadang kat anak dia. Jomlah bawa mak pergi beli baju raya Ustaz. Kita tak nak beli, jomlah bawa mak pergi beli kuih samprit Ustaz. Ni tak ada ni, tinggal sanggup tinggal ni, tak rasa bersalah pun. Betul tak betul saya cerita ni? Tak rasa tak? Tak berasa tak ni? Aku ni Quran tak cukup baca. Badat aku tak puas lah. Kalau hari tu aku tahu ni 10 akhir Ramadan aku nak duduk dalam masjid je, tak mau keluar nak i'tikaf. Kita langsung tak rasa apa. Tahu pasal apa? Pasal Ramadan tak ada nilai pun kat kita. Kita cuma duduk seronok dengan apa yang orang duduk cerita pasal Ramadan. Tapi Ramadan tak masuk pun hati kita. Kita tak berasa pun. Kalau betul kita berasa tu, kita akan rasa sedih keluar Ramadan ni. Ya Allah, Ramadan pergi dah, aku itu Quran tak sungguh pun. Ibadat aku tak puas pun, aku tak seronok pun, tak syok pun, tak bersungguh pun, aku ni duk main lagi lah. Tapi keluar Ramadan, raya seronok tuan-tuan. Punya seronok raya keluar Ramadan ni sampai hari ni, raya tak habis.
Ni, sampai hari ni raya takbir dulu, seronok weh. Habis dah Ramadan kita ni, habis dah syok yang ni. Jom makan ketupat, jom makan lemak, jom pi sini, jom pi sini. Oh seronok pakai. Seronok tu tak habis lagi keluar pada Ramadan. Agaknya Ramadan kata apa kat kita ni? Apa punya best nak keluar pada aku nak. Raya takbir macam orang keluar penjara agak. Keluar penjara tu dia punya huri tu tuan-tuan, sebulan huri. Saya tak mau buat apa, tak usah dia suruh buat apa. Saya nak pergi makan si kandak balik esok, saya nak pergi tang ni, lusa saya nak pergi tang ni, saya nak pergi Cameron Highland, saya nak pergi apa. Ni pasal apa seronok sangat ni? Baru keluar penjara. Kiap-kiap kan lah. Bukan dia ni muhasabah ke apa. Dia kata kat saya tuan-tuan, kan kata kat tuan-tuan. Aduh, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka bukanlah golongan yang rasa tertipu dengan amalan yang mereka buat sepanjang Ramadan, tapi mereka bimbang amalan mereka tidak diterima. Itu sifat salafus soleh. Itu sepatutnya seorang mukmin rasa. Allah sebut dalam Quran, Allah kata surah Al-Mu'minun ayat 60, Allah sebut apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata walladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilatun annahum illa rabbihim raji'un. Tu dengar ayat ni kata apa dia tahu? Ayat ni kata, dan orang-orang yang memberi. Tu dengar ayat ni dulu. Bila saya duk baca tafsir ayat ni, ya Allah, kita rasa pelik. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan, sedangkan hati mereka rasa gementar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Ayat ni bagi tahu kat kita, orang mukmin ni bila dia buat satu benda, dia risau lepas dia buat benda tersebut. Dia semayang, lepas semayang bukan tenang, lepas semayang patut dia risau. Semayangku Allah terima ataupun tak. Puasa sebulan, lepas puasa sebulan bukan tenang, patut dia rasa risau. Ya, amalanku Allah terima ke tidak, sia-sianya. Kita lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha masya-Allah. Umur 6 tahun bawa kereta. Kita pun terkejut tengok. Dia tengok tu lepas mayang. Ada kawan hantar video, dia enjoy duk tengok cerita tu sekali. Lepas waktu duk istighfar, Allah, Nabi suruh istighfar lepas mayang. Kod Allah tak terima semayang kita tadi ni. Tang mana cacat, tang mana celah, tang mana buruk, tu Allah suruh istighfar. Tu Nabi suruh istighfar. Dia tak apa itu tuan. Lepas bagi salam, relax, seronok. Siap duk sembang dengan kawan, gelak-gelak, baru sampai balik ke apa? Baru balik lah. Tu semua lepas mayang. Relax, tak ada apa. Sebab tu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bila dia dengar ayat ni tuan-tuan sekalian, dia jadi heran. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, bila dia dengar ayat ni, orang yang lepas dia bagi sesuatu, dia gementar hati dia, dia risau. Lalu dia heran apa? Dia kata tabiat manusia yang lepas melakukan satu-satu amalan, jiwa dia rasa senang. Tu Sayyidina Aisyah kata kat kita apa? Dia heran dengan kita ni tuan-tuan. Lepas buat satu amalan rasa relax, rasa tenang. Syok. Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan ayat tu Allah kata apa? Orang yang buat amal soleh, lepas daripada tu hati dia akan jadi gementar, gelisah. Tu sifat amal soleh. Maksudnya kita tak ada sifat tu. Kita lah tuan-tuan, sekali dengan saya sekali lah. Tu dia kata, raya sampai hari ni tak habis ni. Seronok. Macam confident sungguh puasa kita hari tu Allah terima. Macam confident sungguh semayang tak sah ni Allah terima. Happy tu lah, lepas semayang relax. Mana ada orang duk gelisah, ya Allah, Allah terima dah ya Allah ni, Allah. Dah. Allahumma salli ala Muhammad. Batu kata Ibnu Qayyim sallallahu alaihi wasallam Muhammad, di antara tanda Allah campakkan kebahagiaan kepada seseorang itu dalam hati dia ialah apabila dia melakukan amal, dia bertambah takut dan bertambah berhati-hati.
Atau Allah bagi kat orang tu hati dia ni tenang dan bahagia, Allah akan capaklah mati dia rasa apa. Lagi dia buat amal, lagi dia takut. Takut apa? Takut Allah tak terima. Penat je tuan-tuan. Penat. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila dia takut Allah tak terima, tak dia buat apa? Dia makin berhati-hati. Dia cek ibadat dia ada riak tak? Ibadat dia ada sum'ah tak? Tahun ni tahun pelik. Beberapa kebelakangan ni lah, berapa kebelakangan ni, orang ibadat suka tunjuk orang. Dan dia jadi satu trend yang orang tak boleh nak tegur. Dan dia jadi satu trend yang semua orang boleh buat. Dulu-dulu jarang kita nak tengok dia rakam muka dia sendiri waktu semayang. Pelik kalau ada orang pergi duk tak rakaman, tak kamera untuk dia rekod dia semayang. Tu dah pernah tengok tak benda-benda ni dulu-dulu lah. Dulu kamera-kamera pun ada ni. Bukanlah cerita zaman 30 tahun, 40 tahun dulu ni. Katalah 10 tahun lepas kamera dah kamera digital. Tuan dah pernah tengok tak ada orang pacak kamera untuk rakam dia semayang sendiri? Pernah tak tengok? Tak pernah tengok. Pelik kita rasa kan? Lah ni orang pacak kamera buat live TikTok tuan-tuan semayang. Dia nak tunjuk kat siapa? Nak tunjuk kat siapa? Buat live Facebook, buat live TikTok ni macam ni. Kalau tuan-tuan pergi satu masjid buat rakaman macam Masjidil Haram ke, ada setengah masjid macam Masjid Sharifah Fatimah dekat Salih Semat, dekat apa ni, di Allahumma Semat, di mana, di Jitra tu, masjid yang sangat hebat sebagainya. Salih Semat dan depa memang masjid ada live tu. Bukan dia buat, masjid yang buat. Tapi kalau dia sanggup bila letak tuan-tuan sekalian kamera dekat depan ni, tuan-tuan sekalian semua Allah SWT letak macam tu, dia boleh angkat takbir tak. Saya tak erti nak fikir apalah dalam hati dia, saya tak faham. Saya tak boleh nak. Orang kampung kita kata, I cannot brain. Tak boleh nak fikir. Hang nak apa sebenarnya, nak apa? Nak bagi apa? Nak encourage orang untuk jadi macam dia, tak tahu lah tuan-tuan. Nak apa tak, saya pun tak faham. Endapnya keluar perkataan-perkataan. Ada seorang tu tuan-tuan, dia record, dia videokan dia punya tu, dia letak dalam, dia buat live tu. Ada orang komen kat bawah tu. Orang komen apa? Oh, ini suara dari syurga. Tahu dia buat apa? Dia screen record komen orang tu, dia post balik dekat dia punya story. Dia boleh dia rakam dia baca Quran, dia jadi imam. Ada orang puji, dia boleh screenshot tang puji orang tu, kemudian dia boleh letak dekat story tu, nak hapak dekat orang, kata ni orang puji aku ni. Lagi saya tak boleh nak faham yang buat tu imam. Dalam imam lah, maksud dia dipanggil untuk jadi imam tarawih kan. La haula wala quwwata illa billah tuan-tuan. Saya semua di ujian fitnah akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad. Ayah dah yang marah pula dah. Ini orang pun boleh tegur salah, tegur. Kita cuma nak soal, nak tanya pasal apa. Kotlah benda tu ada justification dah. Ustaz, saya buat ni pasal ni, saya buat ni sebab saya nak yang ni. Kotlah mana tahu kalau bernas saya pun nak buat juga. Yalah, kalau benda tu boleh jadi pahala, mesti saya nak buat. Tu Ustaz, saya nak buat. Benda jadi pahala. Kalau dia buat, kalau buat ni Ustaz, dia pahala macam ni. Dalil dia sekian-sekian. Masya-Allah, saya pun nak baca kamera juga. Allah buat qiyam mulai, kita baca kamera pukul 3 pagi. Qiyam mulai bersama Ustaz Jafri. Tahu kat situ mak ni, Allahu akbar. Bila tuan-tuan kita sama-sama menangis malam ni. Sebagainya. Allah tak tahulah tuan-tuan, Ustaz dia cuma fitnah. Bila Sayyidina Aisyah tengok orang-orang buat ibadat, dia rasa seronok, tenang selepas dia selesai buat ibadat. Sedangkan ayat tu cerita orang buat ibadat, dia jadi gemetar, dia jadi pelik. Lalu Sayyidina Aisyah tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah kata, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, ahumul ladina yashrabuna al-khamr. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad,
Au yasriqun, yang Allah cerita tu dia buat amal kemudian hati dia gemetar tu, adakah orang-orang tu wahai Rasulullah orang yang minum arak ataupun dia mencuri, bila dia minum arak lepas dia buat tu hati gemetar, lepas dia mencuri lepas dia buat tu hati gemetar, adakah itu yang Allah maksudkan dalam ayat tu? Tuan-tuan faham tak ni? Sebab dia tengok orang Islam semua lepas buat ibadat rasa seronok, sedangkan Allah kata lepas seorang tu buat amal kemudian rasa gemetar. Oh, dia kata kod Allah maksudkan itu orang mencuri, orang minum arak, kod yang tu lah kod. Dia tanya dekat Nabi SAW. Tahu Nabi kata apa? Nabi kata lah, bukan wahai Aisyah, ya binti Siddiq, wahai anak Siddiq, wahai anak Abu Bakar, wahai Aisyah, walakinnahumul ladzi yasumuna wa yusalluna wa yusaddaquna wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum ulaika alladzi yusari'una fil khairat. La haula wala quwwata illa billah. Nabi kata apa? Tak, wahai Aisyah, depa tu orang puasa, depa tu orang yang semayang, depa tu orang yang sedekah, tapi mereka rasa takut amalan yang mereka kerjakan itu tidak diterima di sisi Allah. Itulah orang-orang yang sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan. Rupanya begitu. Maksudnya kita ni jauh sungguh kan, jauh sungguh lah. Itulah kan cerita puasa hari tu. Puasa tu memang nampak sungguh-sungguh kan. Semayang kita pun tak ada rasa takut apa. Buat ibadat apa, sedekah tak ada rasa takut apa. Takut hilang duit ke tak? Bagi duit sedekah gementar sungguh, gementar, takut lagi dalam akaun makin kurang. Tu gementar lain. Dia gementar takut Allah tak terima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan tengok tanda Allah terima amalan kita ni, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku lepas kita buat amalan tersebut. Ulama sebut min thawabil hasanatil hasanah ba'da wa min uqubatis sayyi'at sayyi'atan ba'da. Kata fuqaha, kata ulama, di antara balasan ataupun kesan bagi amalan kebaikan ialah menyusulnya kebaikan selepas daripada dia. Manakala hukuman bagi sayyiat, bagi dosa dan kemaksiatan dan keburukan ialah amalan keburukan sesudahnya. Maksudnya sepatutnya bila kita buat baik, yang mai lepas daripada kita buat baik itu ialah baik. Dia takkan jadi lepas kita buat baik itu dia jadi maksiat. Tak patut dia begitu. Macam cek tengoklah ni lepas Ramadan ni lagu mana? Mulut je, mulut. Mulut. Tokok orang tak berhenti lagi kan? Tak berhenti lagi. Mengumpat orang tak berhenti lagi. Faham ni? Dia panggil qauluz zur. Qauluz zur ni perkataan yang nista, jahat. Allah, Nabi kata apa? Allah tak berhajat kepada lapar dia, dahaga dia. Allah tak hajat orang yang ada qauluz zur. Untuk dia pun duk jagalah dalam bulan puasa tu. Orang ajak buat apa sikit, ajak mengata sikit, inni shaimun. Oh, dia kata, dia jawab tu, sungguhnya aku puasa. Dia mengaji, panggil Ustaz Tazkirah Tarawih. Ustaz tu kata apa? Ustaz Muhammad, kalau orang ajak bertumbuk, orang ajak berkeli, orang ajak buat maksiat, orang ajak mengata ke orang, kata kat dia, sesungguhnya aku berpuasa. Habaq kat dia. Maksud habaq tu bukan habaq kat orang tu, weh ni aku nak, jom kita mengumpat jom. Mana ada orang habaq tu? Orang ni kawan dia main apa? Ni aku nak cerita kat hang satu ni. Ish, aku ni puasa ni tak mau lah dengar-dengar aku tu. Itulah aku pun puasa juga, tapi duk rasa macam nak kena habaq juga ni. Itulah kita bulan-bulan puasa ni janganlah duk mengata-mengata aku orang ngumpat orang. Itulah setakat lah ni aku duk sabar ni tak cerita ni.
Itulah anak cerita apa dah. Tak boleh tahan. Tak boleh nak kena tanya juga. Tapi bulan puasa ni, ustaz tu kata, sabar. Bila ada orang ajak mengumpat ke, ajak buat benda maksiat ke, ajak benda buat tak elok tahu kata apa kat dia? Kata, sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku termasuk dalam kalangan orang berpuasa. Kata tu bukan pergi kata kat dia. Memang tumbuk. Sesungguhnya aku berpuasa. Tak, bukan habaq kat dia, habaq kat diri sendiri. Hang tahan sat, hang sabar pasal hang tengah puasa. Habaq kat diri sendiri. Ni. Dalam bulan puasa bukan main pegang tu perkataan tu. Inni shaimun, sungguhnya aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang berpuasa. Habis puasa, hari raya pertama kawan-kawan main, hang nak cerita apa itu dalam bulan puasa kata ni? Aku tak ada. Hang main habaq itu awal puasa 30 hari aku tahan ni, nak tahu ni main raya. Cerita apa tu? Hang tahu dak date tu. Siapa? Nikah pula dah. Contoh. Kau dah ni nak menikah pun suka dia lah. Bulan Ramadan ni cabaran macam-macam tuan. Artis tu bercerai lah. Artis tu nu lagu tu lah. Hati dia sibuk dengan hati baby kat mereka. Letak rumah tangga mereka. Allahumma salli ala sayyidina tuan. Sebab tu kata ulama, oleh kerana itu sesiapa mengerjakan kebaikan kemudian meneruskannya dengan kebaikan yang lain. Bukan kebaikan tu saja. Lepas dia buat satu kebaikan, dia meneruskan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Dia jadi orang rajin qiyamul lail, dia jadi orang rajin sedekah, dia jadi orang yang jaga mulut dia jadi orang yang rajin pergi masjid. Ada kebaikan lain yang main lepas dia buat kebaikan tu, itu merupakan tanda atas terkabulnya amal kebaikan yang pertama tadi ni. Itu tanda dia. Faham ni? Demikian juga sebaliknya, jika seorang melakukan kebaikan lalu diikuti dengan kemaksiatan. Lepas daripada dia buat baik tu, dia main lepas tu buat maksiat. Dia main lepas tu buat jahat, maka hal itu merupakan tanda tertolaknya amal dia yang pertama. Tu rupanya tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, sebab tu kita ni bukan nak tunjuk ke orang, tak. Saya sendiri pun risau. Allah terima tak terima tak. Lepas tarawih, lepas Ramadan, Quran dia beratlah nak baca macam mana kita dalam bulan Ramadan hari tu ni. Tentu ada tak benda lagu tu berasa. Lepas Ramadan hari tu, malaslah nak pergi masjid, ya Allah, nak pergi semayang zuhur, nak pergi semayang asar, boleh hampa sajadah semayang di rumah seorang-seorang. Ada benda tak kena ni kita ni. Ada benda tak kena. Subuh tak pergi masjid, lagi teruk. Hari itu bukan main lagi hampa, pukul 4 pagi bangkit dah. Tengok. Hari itu bukan main tarawih sampai 20 rakaat tuan-tuan sekalian. Ni isyak pun tak main, lagi teruk. Apa nak dia kita ni? Dah cek tengok apa benda tak kena ni. Kalau pergi buat jahat pula lagi teruk. Kalau buat benda teruk, buat jahat lagi teruk. Tak tahu apa jadi dengan mayang jadi pada kita Ramadan itu apa. Tak tahulah tuan-tuan. Lepas tu salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut apa? Takut. Ni bukan nak tunjuk kat orang. Nak tunjuk kat diri kita sendiri. Paling tidak nak buktikan amal kita Allah terima itu ni. Paksa-paksa dia start motor pergi mayang kat masjid lah tuan-tuan. Tu ni. Time malas tu start motor, aku baru aja habis Ramadan. Kalau aku duduk malas aku ni, tuan-tuan tak terima apa, start motor paksa diri pergi. Hari itu bukan main sedekah 10 akhir Ramadan, ni sekupang pun tak lagi dah. Ada benda tak kena ni. Faham tak? Betul. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi meneruskan berbagai amalan-amalan yang digalakkan dalam bulan Ramadan, kita teruskan pada bulan-bulan yang lain ni, di antara tanda diterimanya amalan kita dalam bulan Ramadan. Sebab apabila Allah menerima amal seseorang hamba, Allah akan menolongnya untuk meningkatkan perbuatan baik selepas daripadanya. Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanurassiruhu lil yusra.
Adapun orang-orang yang memberi apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, maka sungguh kami akan memberikan kemudahan untuk dia mendapatkan kesenangan, yakni syurga. Dia buat satu amalan, sallallahu alaihi Muhammad, dia mengaku, dia buat dengan yakin benda-benda baik, Allah akan dorong dia, pemudah dia untuk buat benda-benda untuk dia masuk syurga. Boleh tuan-tuan, di insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan buat bagi elok-elok, perbetul balik. Jangan sampai kita dia panggil apa? Sallallahu alaihi Muhammad, merungkai, ikat elok dah sepanjang Ramadan tu. Ikat elok dah, ikat elok. Bila ikat elok ni patut lagu mana? Dia kuat, dia kuat. Tapi apa dia buat? Lepas Ramadan dia pungkai balik, dia pungkai balik. Sallallahu alaihi wasallam. Ikat kuat, tubuh ikat, jaga ikatan, ni tanda syukur. Bila dia rongkai balik benda yang dia buat hari itu tanda kufur. Sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Quran, wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang merungkai satu persatu benangnya setelah dipintalnya, sesudah dia selesai memintalnya dengan teguh. Surah An-Nahl ayat 92. Itu tuan-tuan, buatlah, jaga elok-elok. Nombor satu, tuan-tuan sekalian, sambung dengan puasa-puasa sunat. Nombor dua, jaga Allahumma salli Muhammad, qiyamul lail kita teruskan, paling kurang 2 rakaat tahajud sebelum sembahyang subuh. Yang ketiga, sunat-sunat rawatib, jaga. Kita tak payah dah sembahyang 20 rakaat tarawih, tapi paling tidak ba'da isyak jaga, ba'da maghrib, qabliyah, ba'da zuhur, asar, salat Muhammad, qabliyah, asar, sebagainya. Sunat-sunat rawatib jaga. Quran kena teruskan jaga. Lagi apa lagi? Sedekah teruskan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Paling tidak tuan-tuan, kalau tak dapat buat banyak, memanglah kita tak akan buat banyak macam mana dalam bulan Ramadan hari itu, tapi paling tidak kita meneruskan serba sedikit, menunjukkan bahawa ada kesan dalam hidup kita selepas daripada kita selesai menjalani ibadat kita dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Cukup dekat tu tuan-tuan sekalian. Sallallahu Muhammad, Cak Kuetiau sedang memanggil-manggil. Mudah-mudahan jadi manfaat. Terima kasihlah. Terima kasih Jair, terima kasih sahabat yang pekat-pekat mai, Sallallahu Muhammad, dan mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkat, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang semua kita bincangkan pada malam ni, dan semoga subhanallah amalan kita sepanjang Ramadan itu Allah terima. Allah jadikan dia sebagai jalan-jalan pengampunan atas dosa-dosa kita, letak kita daripada kalangan orang bertakwa di sisi Allah, dan mengangkat darjat kita di sisi Allah SWT. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa nabatila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.